Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dengan selamat pagi. Selamat datang ke Perbadanan Pusakaan Awam Kedah sempena program Bicara Pejuang Siri 3 2021. Yang berusaha Encik Syahizan Afandi bin Zakaria, Pengarah Perbadanan Pusakaan Awam Kedah. Yang berusaha Cik Nur Syahila binti Hashim, Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat. Yang berbahagia Datuk Nur Azam bin Jamaluddin, mantan Ketua Polis Selangor. Tuan Moderator Program Bicara Pejuang yang dihormati Encik Khairul Anwar bin Syukur, Ketua-Ketua Sektor, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit PPAK, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati program dijemput saudara Muhammad Khairul Azmi bin Muhammad Noor untuk bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa qina azab yaumil qiyamah. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين والمتفوقين في الامتحان في الدين في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai makluman, program Bicara Pejuang merupakan satu program yang membincangkan dan berkongsi pengalaman secara terus dari individu-individu yang telah terlibat secara langsung dalam liku-liku perjuangan menuntut kemerdekaan dan liku-liku mempertahankan negara tercinta ini. Sebelum memulai program ini, maafkan saya, suka saya ingatkan kepada hadirin yang hadir agar menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya dijemput yang dihormati Encik Khairul Anwar bin Syukur selaku moderator untuk mulakan dan meneruskan program Bicara Pejuang kita pada hari ini.
dijemput. Yang berbahagia Datuk Nur Azam bin Jamaluddin, mantan Ketua Polis Selangor. Baik, terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada semua sempena program Bicara Pejuang Siri 3 2021. Pada hari ini Ahad 19 Disember 2021, yang mana pada program ini akan dipaparkan secara langsung menerusi Facebook Live Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Sebelum itu, saya dengan rendah hati memohon kepada para hadirin dan juga para penonton yang sedang menonton kami melalui Facebook Live Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah untuk kongsikan program ini supaya kita mendapat liputan yang lebih luas dan ramai dapat mengikutinya. Baik. Yang berusaha Encik Syahzan Effendi bin Zakaria, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Yang berusaha Cik Nur Syahila binti Hashim, Ketua Sektor Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat. Yang berbahagia Datuk Nur Azam bin Jamaluddin, mantan Ketua Polis Selangor, Ketua-Ketua Sektor, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang saya ucapkan. Bersama saya Khairul dari unit Koleksi Kedah, di mana hari ini saya diberi tanggungjawab sebagai moderator program Bicara Pejuang, yang mana program ini dah memasuki siri ketiga pada tahun ini. Baik, program ini merupakan program yang mengetengahkan atau mengisahkan semula tentang perjuangan dan peranan mereka dalam mempertahankan tanah air tercinta kita ini. Kalau sebelum ini kita banyak mendengar perkongsian daripada pihak ATM, ya Datuk, kita menjemput bekas-bekas veteran tentera yang pernah bertempur dengan komunis. Namun pada kali ini kita akan buat sedikit kelainan, di mana kami menjemput anggota polis bagi berkongsikan pula tentang bagaimana sumbangan polis, peranan polis dalam mempertahankan tanah air tercinta kita ini. Yang mana kita tahu, ya Datuk, cabaran, dugaan dalam kita nak mempertahankan kedaulatan kita ni bukan mudah, ya Datuk. Baik, kita sangat berbanggalah pada hari ini kerana kita diberi kesempatan kesempatan walaupun di zaman-zaman Covid ni kita pun semua tahu sukar untuk menjalankan apa-apa aktiviti, tapi alhamdulillah pada kali ini kita menjemput ahli panel kita Datuk Nur Azam bin Jamaluddin yang pernah berkhidmat bersama anggota polis Diraja Malaysia PDRM, yang telah banyak menabur bakti demi negara tercinta. Alhamdulillah pada kali ini kita diberi peluang bersama beliau. Kita akan mengenali diri beliau dengan lebih dekat serta mendengar perkongsian beliau serta pengalaman-pengalaman beliau di dalam perkhidmatan. Baik, sebelum saya meneruskan program ini, adalah lebih baik kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel jemputan kita. Datuk Nur Azam bin Jamaluddin dilahirkan pada 15 Disember 1960 di Alustar, Kedah, Datuk. Beliau merupakan mantan Ketua Polis Selangor yang telah bersara pada 15 Disember 2020. Sepanjang perkhidmatan beliau pernah memegang beberapa jawatan penting, antaranya Ketua Penolong Pengarah Latihan Bukit Aman, Timbalan Pengarah Jabatan Pematuhan Standard dan Integriti Bukit Aman, Ketua Polis Negeri Sembilan, dan jawatan terakhir beliau dalam perkhidmatan sebagai Ketua Polis Selangor. Atas jasa beliau telah menerima beberapa anugerah, antaranya Datuk Paduka Mahkota Selangor, DPMS, Datuk Setia Bakti Negeri Sembilan, DBNS, Datuk Setia Diraja Kedah, DSDK, Panglima Setia Polis, Panglima Setia Pasukan Polis, PSPP, dan beberapa lagi anugerah. Baik, Datuk dari Selangor balik sini.
Alhamdulillah perjalanan baik ya Datuk. Terima kasih Tuan Moderator kerana telah menjemput saya lah. Jadi saya ambil peluang inilah untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah kerana sudi mengundang dan menjemput saya hadir di program Bicara Pejuang Siri 3 2021 ini. Jadi sebelum saya meneruskan penerangan ini, izinkan saya lah pergi ke podium. Sebab saya rasa lebih selesa pergi ke podium tu dengan boleh menanggalkan meskit, sebab jarak kami pun lebih kurang dalam 3 ke 4 meter ya, jadi lebih selesa pada saya kat sana. Izinkan saya. Ya baik. Silakan. Baik Datuk, untuk permulaan ini Okey. baik Datuk, untuk permulaan program kita pada hari ini, boleh Datuk kongsikan sebuah sedikit berkenaan diri Datuk, latar belakang pendidikan dan juga zaman kanak-kanak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, saya Nur Azam bin Jamaluddin dilahirkan pada 15 Disember 1960, iaitu lebih kurang dalam 61 tahun 4 hari. Sebab 4 hari yang lepas saya telah menyambut hari jadi saya yang ke-61. Jadi saya berasal daripada Alustar Kedah, dilahirkan di dalam Sungai Korok. Jadi bapa saya bernama Haji Jamaluddin bin Ahmad, berasal daripada Sungai Korok, Alustar Kedah, iaitu di depan padang KFA. Kalau ingat lagi padang KFA itu kan, di seberang sungai sana tu dululah, tapi sekarang dah tak nampak sungai dah. Jadi saya lahirkan di sana. Jadi bapa saya adalah seorang pembantu juru teknik di Jabatan Kerja Air JKR dulu, dan beliau juga seorang pemain bola sepak Kedah, Negeri Kedah, dan coach Negeri Kedah, iaitu pada awal tahun 60-an. Jadi beliau seorang yang garang lah semasa mendidik kami. Ibu saya pula seorang suri rumah sepenuh masa, berasal daripada Kedah juga, di lorong Kelang Ais, Jalan Pegawai. Jadi rumah mereka ni tak jauh, lebih kurang dalam 5 km saja. Jadi mereka berdua merupakan ikon saya lah, sebab cara didikan mereka tu membuat saya kagum. Saya bagi contoh lah, hukuman-hukuman yang telah diberikan adalah secara kolektif. Kalau bapa kata salah, mak pun kata salah. Kalau mak kata salah, bapa pun kata salah. Dia tak beza. Kalau bapa kata salah, marah, mak kita pujuk, tu lain. Kalau mak marah, bapa pujuk, lain. Jadi keluarga saya, ibu bapa saya, kalau mak marah, bapa akan marah sekali. Kalau bapa marah, mak akan marah sekali. Apabila saya besar, saya menilai balik, ini satu tindakan yang betul. Sebab apa? Kalau bapa marah, benda-benda yang kita buat salah, mak pun marah, jadi budak tu tahu kata benda ni salah, perbuatan kita buat tu salah. Tapi kalau bapa marah, mak pujuk, jadi budak tu akan confuse sama ada benda yang dia buat tu betul ataupun salah. Cara didikan tu dah berbeza. Jadi daripada zaman saya, alhamdulillah saya mempunyai ibu bapa yang tegas. Itu. Jadi mereka merupakan pedoman saya lah sampai ke hari ini. Mereka banyak memberi dorongan-dorongan supaya saya masuk pemerintahan polis. Saya masih ingat lagi lah, sering kali lah kita dengar ibu bapa atau kawan-kawan tanya, nanti besar nak kerja apa, nanti besar nak kerja apa. Ada macam-macam, nak kerja polis, nak kerja doktor, nak kerja lawyer, semua. Tapi bapa saya kata, saya tak kira you nak kerja apa pun, you jadi orang berguna sudah. Jadi orang yang berguna pada masyarakat. Kalau you jadi polis, kalau you jadi menteri, you jadi apa, kalau you tak berguna pada masyarakat pun tak ada guna juga. You kena jadi orang yang berguna pada masyarakat. Daripada situlah saya ambil pedoman. Jadi saya berusahalah untuk menjadi seorang pegawai polis. Jadi saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Jadi jarak kami ni selang seorang lah. Kalau kakak saya umur, katalah contoh 15 tahun, yang nombor 2 14 tahun, yang 3 13, 12, 11. Jadi kami in sequence lah. In sequence mana dia jarak selang setahun.
Jadi alhamdulillah semua berjaya dalam hidup mereka. Yang sulung kakak saya berkelulusan di Indiana State University USA. Yang nombor 2 dia pincin dengan PTD officer, mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan melanjutkan pelajarannya ke Washington State University, dan beliau pernah juga menjawat jawatan sebagai PTD officer. Dan ketiga saya daripada USM, kemudian melanjutkan pelajaran ke South Carolina, USA. Yang keempat, adik lelaki saya berkelulusan di Australia dan sekarang menetap di Kedah lah. Dia ambil khususan dalam mata pelajaran English panggil orang dia tuition lah, kalau siapa kenal dia Mr. Cikgu Syam tu, Nur Hisham Jamaluddin, Mr. Syam lah panggil dia tu tuition. Yang keempat, yang bongsu tu berkelulusan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah kami berjaya dalam hidup. Harta tak ada, memang harta tak ada. Yang ada pun rumah pusaka tu. Lain tu semua bapak saya kata, saya tak boleh nak bagi kamu semua harta-harta, memang tak ada harta. Ya kalau nak bagi pun pelajaran lah. Alhamdulillah kami memenuhilah apa yang dihajatinya itu. Jadi saya menyertai pasukan polis pada tahun 1987 sebagai kadet ASP. Jadi selepas latihan asas tu saya telah ditukarkan ke Ipoh sebagai pegawai penjaga kumpulan A Ipoh di jenayah berat lah, yakni bertanggungjawab ke atas jenis-jenis samun, rompak, colek di Ipoh. Kemudian saya telah ditukarkan ke Bukit Aman sebagai pegawai cadangan khas. Jadi tugas saya kat sana tu memantau ekstremis politics di sana. Jadi saya rasakan masa dalam cadangan khas tu, saya rasa dengan pendidikan yang saya miliki, iaitu ijazah sarjana muda saja memang tak mencukupi. Jadi saya telah memohon melalui JPA untuk melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi alhamdulillah saya telah ditawarkan ke Universiti Clemson di South Carolina USA dalam bidang Master of Human Resource Development selama 2 tahun di sana. Apabila saya balik daripada belajar, saya telah ditempatkan ke unit penjawatan audit untuk mengauditkan penjawatan-penjawatan di Bukit Aman dan di seluruh Malaysia. Selepas itu saya ditukarkan ke bahagian tata tertib sebagai DSP Siasatan Timur yang menyiasat kes-kes salah laku pegawai, anggota, penyelewengan yang berlaku dan sebagainya lah selama 5 tahun. Dan selepas itu saya telah ditukarkan ke bahagian unit naziran dan operasi sebagai pegawai turus operasi. Jadi di sinilah saya melaksanakan operasi-operasi dan menangkap mana-manalah pegawai-pegawai polis, anggota-anggota polis yang menyalahguna kuasa. Jadi saya memang tegas sehingga saya ambil tindakan untuk membuang kerja mereka lah, untuk membuang kerja mereka sekiranya mereka terlibat dengan salah laku yang serius. Okey. Bertitik tolak dari situ pada tahun 2003 saya telah ditukarkan ke Perak, ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak sebagai Ketua Jabatan Pengurusan. 2 tahun di sana saya telah ditukarkan semula ke Lembah Kelang sebagai Ketua Polis Daerah Shah Alam. Di sinilah saya bertugas selama 4,5 tahun dan di sinilah saya banyak menimba pengalaman baik yang suka dan duka lah. Nanti kita akan kongsi bersamalah dalam perangan saya nanti. Saya kemudian telah dinaikkan pangkat ke Senior Assistant Commissioner Police, iaitu SEC lah, dan ditukarkan ke Sabah. Di sana saya berada di Sabah selama 4 tahun. Selepas itu saya ditukarkan semula ke Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard, iaitu bahagian tata tertib jugalah, tapi di rebrandingkan kepada Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard. Dan tugas saya sebagai Ketua Peluang Pengarah Pengurusan Aduan. Jadi saya akan terima aduan-aduan daripada masyarakat, daripada orang berseorangan. Jadi saya akan distribute lah kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk menjalankan penyiasatan. Kemudian saya ditukarkan ke bahagian latihan, Ketua Penolong Pengarah Latihan Kompetisi dan Perpiasaan selama setahun lebih. Dan alhamdulillah
Kemudian setelah dinaikkan pangkat dan ditukarkan semula ke Jabatan Integriti dan Pengaturan Standard sebagai Timbalan Pengarah JIPS ataupun nama singkatannya JIPS lah, selama setahun. Dan seterus lepas itu saya telah diberi kepercayaan oleh Pucuk Pimpinan PDRM untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Polis Negeri Sembilan. Jadi selama 1,5 tahun di Negeri Sembilan, saya telah ditukarkan semula di kontingen Selangor sebagai Ketua Polis Selangor selama 2 tahun. Jadi dalam pemerintahan polis ni saya telah menjalani 13 kali pertukaran. Jadi setiap kali pertukaran tu kenalah kemas, pack and repack, cari kuota, macam-macam lagi lah. Jadi saya telah berkahwin dengan Datin Ros Hafizah binti Abdul Halim, asal daripada Taman Sofiah, dan kini mempunyai 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan dan 1 cucu. Jadi itulah serba sedikit tentang perjalanan hidup saya. Ya, Tuan Director. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian berkenaan diri Datuk. Untuk makluman ya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau nak diikutkan throwback sikit lah Datuk, sebenarnya Datuk ni pernah berkhidmat dengan perpustakaan, kalau siapa yang tak tahu masa tu di perpustakaan ya. Apa? Limbung Kapai. Limbung Kapai. Sebelum berkhidmat sebagai anggota polis. Ya. Dan juga untuk makluman, sebenarnya Datuk ni mewarisi bakat bapa beliau. Beliau pernah mewakili pasukan bola Kedah bawah 21 ya. Ni masa tu Universiti Malaysia dan di sekolah Universiti Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan di sekolah. Okey, baik Datuk. Kalau nak diikutkan daripada apa yang Datuk kongsikan ya Datuk, daripada Datuk berkhidmat, sangat boleh dikatakan kejayaan Datuk sangat mencabar lah Datuk kan. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana Datuk membahagikan masa Datuk di antara keluarga dan juga kerjaya Datuk dengan kejayaan seorang polis yang begitu mencabar ni. Okey, terima kasih soalan tersebut. Jadi saya pun dah berjangka soalan ini akan dikemukakan. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah, sebab isteri saya dan anak-anak saya faham dengan tugas yang saya lakukan. Mereka faham sebab apa? Sebagai seorang pegawai polis, memang saya hak masyarakat. Jadi di samping itu juga mereka ni dah berdikari. Daripada dulu, daripada saya mula berkahwin sampai sekarang ni, mereka berdikari. Ya, they can do on their own. Itu maksud dia. Jadi saya juga terikat dengan Section 19 Akta Polis, iaitu seorang pegawai dan anggota polis deemed to be called 24 hours. Jadi makna dia boleh dipanggil dalam masa 24 jam untuk bertugas. Jadi memang kami terikat dengan peruntukan undang-undang tersebut. Jadi ada banyak kalilah saya terpaksa dipanggil tengah malam awal pagi untuk berkhidmat, untuk bertugas. Semasa general election tu pun kadang-kadang 2-3 hari tak balik rumah. Kita nak nak tentukan keselamatan orang awam terjamin. Jadi mereka faham. Jadi di samping itu juga saya akan memberikan masa yang bukan kata minimal lah, masa bersama keluarga. Saya akan cari masa dalam seminggu 2-3 kali untuk bersama-sama mereka. Kalau boleh kami pergi keluar makan bersama, pergi menonton wayang bersama. Jadi macam keluarga-keluarga yang lain. Saya akan titik beratkan pelajaran mereka. Setiap kali di meja makan, saya akan tanya mereka macam mana pelajaran mereka. Homework dah siap ke belum? Saya akan titik beratkan pelajaran mereka. Alhamdulillah, yang sulung pun dah grad daripada Multimedia University dalam bidang accountancy. Yang nombor 2 tahun depan akan final year pun dalam bidang accountancy juga. Dan yang ketiga seorang wanita perempuan anak bangsa usia perempuan tu, dia pun minat dalam bidang accountancy juga. Jadi kebanyakan semua anak-anak saya tak minat dalam polis langsung. Dia tak minat, mereka minat dalam bidang accountancy lah. Jadi alhamdulillah, jadi mereka pun faham lah. Tapi sekarang ni dah pincin, saya telah kembali kepada keluarga dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya ni bersama mereka lah. Okay. Datuk, walaupun sibuk dalam berkhidmat bersama masyarakat seperti slogan polis dan masyarakat berpisah tiada, tapi masa untuk keluarga tetap juga kena ada. Memang ada. Memang kena ada. Okey Datuk. Datuk pernah berkhidmat dan menjadi ketua polis di negeri Selangor. Bukan suatu yang mudah
kalau diikutkan statistik terbaru ni, bilangan penduduk masyarakat Selangor lebih kurang 6.7 juta dan keluasan negeri Selangor tu lebih kurang 7.957 km persegi. Satu negeri yang mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan juga kawasan yang luas. Tentu ada cabaran, suka duka yang perlu Datuk lalui. Jadi bagaimana pula dalam perkhidmatan Datuk, suka duka sepanjang Datuk berkhidmat dalam dunia kepolisian ini, Datuk? Okey, terima kasih. Jadi Selangor merupakan satu kontingen yang besar, khususnya dari jenayah, kadar jenayah dan penduduk dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Menderita tadi, 6.7 juta, bukannya sikit. Jadi saya ada 16 daerah, dalam daerah polis di Selangor, yang mana kebanyakan diketuai oleh seorang pegawai polis yang berpangkat ACP dan superintendent. Jadi Selangor ni tak pernah tidur. Selangor tak pernah tidur. 24 jam aktif. Tengoklah Federal Highway tu, tengah malam pukul 2, pukul 3 pun aktif. Pasar-pasar borong. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi pun aktif. Ada macam-macamnya aktiviti. Waktu malam, waktu pagi, parti akan masuk di pesisiran pantai Selangor. Jadi aktiviti-aktiviti ni memang ada dekat Selangor tu. Macam itulah juga dengan jenayah. Kesempatan diambil oleh penyayah untuk melakukan jenayah pada waktu-waktu yang dia kata polis tidur. Jadi pihak kami tak pernah tidur. Jadi banyaklah suka duka yang telah saya tempuhi semasa di Selangor. Khususnya apabila saya menjadi OCPD Shah Alam, Ketua Polis Daerah Shah Alam. Jadi banyaklah pengalaman saya yang saya timba di sana, khususnya yang melibatkan kes-kes yang jadi national interest. National interest ni adalah interest yang kes-kes yang menjadi perbualan masyarakat seluruh Malaysia. Sebagai contoh, insiden di Rimba Jaya pada tahun 2007. Jadi dalam insiden ini, pemaju perumahan Ken Properties daripada Rimba Jaya, tanah mereka telah dicobohi oleh setinggan-setinggan dan mendirikan penempatan di sana. Jadi pihak Kem Rimba Jaya dengan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah meminta bantuan polis untuk menghalau, merobohkan setinggan-setinggan tempat tersebut. Jadi pada peringkat awal saya telah beri bantuan menjaga keselamatan mereka ni. Proses perobohan itu berlaku secara elok. Tapi pada waktu petang tu telah berlaku sikit kekecohan di mana pihak MBSA telah cuba nak merobohkan kuil India di sana. Jadi berlakulah ketegangan. Jadi terpaksalah pihak-pihak politik masuk campur. Jadi bila kami nak masuk, berlakulah pertubungan di mana sebahagian besar daripada pekerja-pekerja MBSA telah pecah kepala di baling batu. Jadi saya dengan FRU pun, PSP, Pasukan Simpanan Polis, telah memberi bantuan kepada mereka, dan kalau tak dikawal dengan sempurna akan berlaku huru-hara perkauman. Jadi saya telah menangkap 6 orang mereka balik ke balai di IPD Shah Alam, Polis Shah Alam. Dan di sana apabila kami dah menangkap 6 orang penjenayah tersebut yang telah merampas lori dan ram into the cars lah, dibawa laju dan mengamuk semua tu, kami tangkap. Berlakulah pergolakan di mana kumpulan-kumpulan Hindraf lah. Kumpulan Hindraf telah pergi ke balai dan membuat demonstrasi depan balai. Terpaksalah saya tangkap beberapa orang lagi pemimpin Hindraf dan masuk ke lokap. Jadi macam-macam lah berlaku kat situ. Jadi saya telah minta pegawai dan anggota saya supaya koordinkan kawasan tu dalam tempoh 2 minggu supaya benda-benda yang tak diingini berlaku. Sebab kuil ni apabila naik diroboh dapat arahan supaya tunggu dulu selepas dipabali. Jadi pihak pemaju perumahan dengan MBSA memang nak robohkan supaya senang once and for all. Jadi terpaksalah kita withdraw. Masa withdraw ni lah berlaku macam-macam ni. Itu satu insiden yang berlaku di Rimba Jaya. Nombor 2, kes yang berlaku di Kayangan, Tebusan. Kejadian ini berlaku pada 9 September 2018. Dia berlaku pada awal pagi bulan puasa, pada pukul 4 pagi macam itulah. Pada itu saya telah setengah bersahur dan saya telah menerima panggilan daripada pegawai-pegawai saya mengatakan berlaku kes tebusan di Kayangan. Jadi saya lepas bersahur, tak sempatlah nak habis sahur tu, saya terus pergi bergesar
bergesar ke tempat rumah yang berlaku tebusan tersebut, dan telah sampai dan dapati terdapat tangkapan 2 orang penjenayah warga negara Indonesia, kan, dan jumpa sepucuk pistol. Manakala 2 orang lagi penjenayah tu telah membawa isteri pada tuan rumah tu naik ke tingkat atas dan jadikan dia sebagai tembusan. Jadi saya telah try to negotiate dengan dia tu, dia tak nak dengar kita punya runingan. Lepas tu saya telah menghubungi dengan Ketua Polis Selangor pada masa itu, Tan Sri Khalid, Datuk Khalid masa itu, Tan Sri Khalid, dan dia dah datang. Jadi kita cuba berunding lagi. Apabila rundingan gagal, sampai pukul 8-9 pagi rundingan gagal, kami telah melihat mereka telah membakar tilam dalam bilik yang jadikan tempat tebusan ada tu. Dia telah bakar tilam dan dia telah menikam perempuan tersebut. Menikam. Jadi tanpa melengahkan masa lagipun kita telah menolak tuntutan mereka. Mereka menuntut supaya 2 rakan mereka dibebaskan. Mereka perlukan sebiji kenderaan untuk mereka membawa tembusan itu lari. Jadi kami terpaksa tolak tuntutan mereka, dan apabila kami melihat penjenayah telah menikam perempuan tersebut, jadi kami pun melepaskan tembakan. Pihak polis melepaskan tembakan, seorang kena di kepala, seorang kena di leher dan terus mati. Tapi malangnya wanita tersebut, isteri tuan rumah tersebut tak dapat diselamatkan lah. Dia pun meninggal sekali. Itu satu setback lah pada kami. Sedih sebab apa, tebusan mati dalam menjalankan operasi cuma menyelamatkan dia. Yang seterusnya, kes kepala lembu. Kalau tuan-tuan dan tuan-tuan tahu macam mana kes ni, ia berlaku pada 28 Ogos 2009. Jadi kes ni adalah disebabkan oleh isu kuih. Kuih ini telah berada di Seksyen 19 Shah Alam, dan pihak penduduk telah membantah kuih ini. Sebab apa? Dia kata waktu maghrib pun bunyi loceng bising kuasa ni sekeliling ni orang Melayu. Jadi kuih ini dibina di tapak yang tak sesuai. Jadi mereka mohon supaya kuih ini dipindahkan. Di pihak kerajaan negeri pun setuju dipindahkan ke Seksyen 23 Shah Alam juga. Jadi apabila nak pindah tu, pihak penduduk di Seksyen 23 pun bantah juga. Dia kata kuasa ni juga berhampiran dengan tapak kuih itu berhampiran dengan pendapatan mereka. Mereka tak nak. So mereka pun bantah. So satu hari lepas sembahyang Jumaat tu, pada 28 Ogos lepas sembahyang Jumaat, mereka telah berarak ke depan bangunan SUK. Dan di sana salah seorang lah daripada mereka telah letak kepala lembu tu di hadapan pintu masuk pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan apabila letak kat sana, pres kata tunjuklah action sikit. Mereka pun ludah, mereka pun pijak macam-macam lah. Lepas tu masuk dalam media lah, newspaper semua. Dan apabila masuk newspaper, golongan India ni kata mereka telah menghina kesucian lembu tersebut, lantas suci agama mereka. Jadi berlakulah banyak demonstrasi. Jadi pasalah saya ambil tindakan untuk menangkap mereka yang terlibat dengan kepala lembu tu dan tuduh mereka di mahkamah. Jadi mereka kata, actually dia kata lembu ni kata bukan kata nak menghina kaum India ataupun sebagainya. Dia kata kepala lembu ni menunjukkan yang kerajaan negeri pada masa itu bodoh macam lembu. So bila kita cuba nak nuduh berhubung dengan kes kepala lembu tu, jadi pihak penggugat mereka kata lembu tu, what do you mean by lembu? Apa lembu? Lembu ni satu bentuk keseluruhannya. Kalau ekor lembu you ambil you pijak tu, adakah tu menghina? Kalau kaki lembu you ambil you pijak, adakah menghina? Kepala lembu macam tu juga. Kalau satu lembu tu lain. Tapi walau macam mana kami tetap juga menuduh mereka yang terlibat tu, dan telah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Yang seterusnya, pengalaman yang saya boleh nak kongsikan adalah kes pembunuhan di Flat Valencia di Shah Alam lah. Ini saya ceritakan berhubung dengan pengalaman saya semasa saya jadi Ketua Polis Daerah Shah Alam. Flat Valencia ni berlaku pada Ogos 2010, di mana pembalahan di antara orang-orang Sabah dengan orang-orang India di Shah Alam. Kesnya orang-orang India ni cuba nak blackmailkan orang Sabah, minta uang perlindungan. Jadi apabila mereka telah menghampiri sekumpulan orang Sabah yang duduk di bawah flat ni bermain gitar, dia orang pergi dengan satu biji kereta foto kancil. Tapi orang Sabah kat sana tu ada 6-7 orang.
berlaku pertengkaran. Jadi orang Sabah ni telah berjaya mengusir dan membaling batu sehingga cermin belakang kereta Porton kancil itu pecah. Jadi kes tu ingat kot selesai macam tu sahaja. Tapi timbul kejadian seminggu lepas itu, di mana sekumpulan orang-orang India ni, kami percaya ini something lah, kumpulan 36 ataupun 24, telah pergi tanpa bicara, telah keluarkan parang, terus slash, menetap dan mati seorang. Dan yang cedera tu telah dibawa ke Hospital Kelang, dan saya telah mendapat maklumat mengatakan semasa di Hospital Kelang, kumpulan-kumpulan Samseng ni pun bawa parang nak pergi bunuh orang yang dapat rawatan tersebut. Jadi bila berlaku macam ni, jadi saya telah arahkan pegawai-pegawai saya SPGSB untuk dapatkan maklumat lebih lanjut supaya benda ni tak melarat, merebak. Sebab kadang ni isu sensitif melibatkan kaum. Saya takut nanti selain pada orang Sabah, dia mangsa ni daripada orang Melayu akan jadi pembalahan kaum yang serius. So saya telah kodenkan kawasan tu, saya telah tak pegawai-pegawai saya, anggota-anggota saya, balai polis tegak di sana selama 3 minggu turut supaya benda ni tak berlaku. Di samping itu juga saya telah mengadakan dialog bersama pimpin-pimpin masyarakat daripada kaum India dan orang Sabah. Saya panggil, saya bincang dengan mereka supaya kita tak nak benda ni berlarutan. Sekiranya berlarutan, dia akan berlaku lagi lah ketengahan kaum. Sebab apa, kes dekat Kampung Medan pun baru tak, ialah dalam setahun 2 tahun saja berlaku. Jadi kita takut, saya takut memang ni kalau berlaku jadi susah kita nak kontrol, pihak polis nak kontrol. Itu. Yang kes seterusnya, kes Aminur Rashid. Kalau siapa ingat kes Aminur Rashid, kes budak umur 15 tahun, 16 tahun tu ditembak mati oleh pasukan polis lah. Jadi ini juga semasa saya jadi OCPD Shah Alam, kejadian ini berlaku pada awal pagi. Saya telah menerima panggilan daripada anggota saya untuk ke sana. Dapat kes satu tembak, dia kata seorang penjenayah lah, dia tak tahu sebab apa, IC pun tak ada, apa pun tak ada. Dan seorang itu lepas dari itu, saya pergi tempat kejadian, saya dapati ada satu manyat lah, di mana peluru telah masuk ke belakang kepala dan tembus ke depan dan mati. Jadi saya pun menjalankan penyiasatan lah. Kes tu dia kita ambil tindakan dan kita ada tuduh lah korporal polis tu sekarang jadi arwah dah lah korporal tu di mahkamah. Jadi kes Aminur Rashid ni satu kes yang jadi kes study lah. Sebab apa, dia kata dalam penugasan polis, sekiranya terdapat kenderaan tak berhenti semasa dapat arahan dari polis, patutkah lari atau tak lari. Jadi kes study lah sekarang ni. Jadi kes Aminur Rashid. Yang terusnya adalah kes Teo Beng Hong. Kes Teo Beng Hong adalah kes di mana seorang pembantu pada ahli adun lah, adun di Shah Alam, telah dijumpai mati di bawah Plaza Masalam Shah Alam. Dalam kes ni, bila saya sampai tempat kejadian, dapati satu manyat telah jatuh dengan pecah kepala dia, darah semua, dan dia merupakan subjek kepada BPR satu, iaitu SPRM lah sekarang ni lah. Jadi kat sinilah banyaklah ekoran daripada sini, banyak berlaku demonstrasi bantahan semua tu. Jadi alhamdulillah pihak kami telah mengambil tindakan dengan baik lah, dengan baik supaya benda ni tak melarat. Jadi semasa saya di Sabah pula, saya juga terlibat lah dengan Ops Doalat. Jadi mana saya pergi pun banyak kes-kes yang national interest pun ikut saya jugalah. Ops Doalat. Jadi saya terima pemakluman awal daripada OCPD lah ada tu, iaitu AC Superintendent masa tu Syamsuddin Mehmat mengatakan polis bantuan Feda telah terkesan beberapa orang individu masuk dengan bersenjata ke dalam Feda Sahabat. Jadi saya telah arahkan dia supaya deploy PGA dan dapatkan maklumat daripada pihak jawatan khas lah untuk mengesahkan kejadian ini daripada berlaku. So ekoran daripada itu memanglah mengesahkan memang terdapat seramai 235 pengganas suluk masuk ke Lak Datu untuk menuntut hak-hak mereka yang dikatakan tanah itu kepunyaan Kesultanan Sulu. Jadi ekoran daripada itu
berlakulah rundingan, tapi rundingan gagal, dan banyak lagi lah proses-proses yang berlaku, peristiwa yang berlaku bersama kita, hinggalah pada satu bulan Mac 2013, jadi saya ingat lagi 1 bulan 3 tahun 2013, 1/3/13 kan, berlakulah kejadian pembunuhan dua orang, seorang pegawai, seorang anggota polis semasa serangan tersebut, masa serangan tersebut. Dan malam berikutnya berlaku juga satu kejadian di Simono, di mana 6 orang pegawai dan anggota polis telah ditembak mati, dan ditetak mati dan tembak di Sempurna. Jadi kurang pada itu banyaklah berlaku dengan proses-proses rundingan, mana kita serangan-serangan semua tu dari pihak polis, tentera yang bergabung untuk menentang pengganas dulu tu. Jadi kurang daripada itu saya juga terlibat dalam penubuhan balai-balai polis kabin di Sabah Timur lah, yang mana kita upgradekan balai-balai polis tersebut dengan penambahan pegawai anggota polis dengan balai-balai itu untuk memantau kemasukan daripada negara-negara jiran lah ke dalam Sabah. Jadi saya tak boleh nak cerita panjang pasal ni, sebab apa kes ni kan, itulah yang berlaku di Sabah. Dan semasa di Selangor saya juga terlibat secara langsung lah terhadap penugasan dan operasi Perintah Kawalan Pergerakan 1 PKP1, di mana pada peringkat permulaan tu memang sukarlah, kita pun tak tahu konsep macam mana PKP1 ni, dan banyaklah kita adakan terhad lah, macam-macam lagi lah. Jadi banyaklah dugaan, cabaran-cabaran, ketidakpuasan hati orang ramai terhadap penugasan polis, kenapa mereka tak lebih gerak satu daerah ke satu daerah. Jadi kita pun masih lagi orang kata tak certain macam mana, apakah bentuk penyakit ni, wabak ni macam mana. Jadi apabila time goes on, kita dah tahu dah wabak ni macam ni, dia akan memudaratkan kesihatan kita sekiranya kita tak ambil tindakan tegas. Jadi alhamdulillah PKP1 telah berjaya. Lepas tu timbul pula varian Delta ni, ya, jadi inilah kita tengah berlawan, dan sekarang ni timbul pula Omicron. Jadi kita kena jaga kita lah. So itulah pengalaman duka saya semasa jadi seorang pegawai polis. Yang suka ni banyak jugalah. Yang sukanya apabila kita dapat menuduh, apabila saya dapat menuduh, memastikan seseorang tu terlibat dengan jenayah, dituduh di mahkamah, satu kepuasan tercapai. Kita tuduh, kita dah dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tak apa, biarkan mahkamah dengan bukti-bukti kita ada tu, biarkan kita panjangkan mahkamah, biar mahkamah jatuh hukum. Pihak polis tak menjatuh hukum. Polis hanya mengumpul bukti-bukti yang kukuh untuk dituduh ke mahkamah. Jadi bila dituduh di mahkamah tu, kami rasa okey, satu kepuasan. Satu. Yang nombor 2, apabila kita dapat pujian dan terima kasih daripada masyarakat ataupun daripada masa-masa. Jadi satu kepuasan kita rasa. Terima kasihlah Cik, Tuhan kerana menolong saya selesaikan masalah ni. Saya berharap sangatlah. Jadi dapat membantu mereka pun merupakan satu kepuasan. Kan? Itu. Yang seterusnya, kepuasan yang saya capai apabila saya dapat memberi keadilan, membenturkan benda yang tak betul, do the right things and do things right, kepada mana-mana pegawai-pegawai polis yang terlibat dengan penyelewengan, salah guna kuasa. Jadi saya sebagai pegawai tertib dan pegawai JIPS, saya apabila terima komplain ataupun pengaduan daripada orang awam mengatakan pegawai anggota polis terlibat dengan salah laku ni, kami siasat dengan adil. Apabila dapati bersalah, kita akan ambil tindakan di bawah peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Jadi semua kita gunakan, pegawai awam gunakan peraturan tersebut. Jadi kita ambil tindakan sehinggalah pada buang kerja lah. Jadi di tangan saya pun banyaklah kes-kes yang saya ambil membuang kerja pegawai polis yang terlibat dengan salah laku. Ini menimbulkan kepuasan. Kita dapati mereka betul-betul bersalah, kita ambil tindakan. Jadi kita akan beri keadilan. Kalau tak salah, tak salah. A is A, B is B. A bukan B, B bukan A. Yang salah tetap salah, yang tak salah kita jangan salahkan. Okey, itulah sebab sikit suka duka saya dalam pasukan polis. Terima kasih. Kongsian yang sangat menarik daripada kes-kes kalau kita dalami dan kita selami. Kalau ikutkan kes-kes yang Datuk pernah
handlekan bukanlah kes biasa-biasa ya, yang melibatkan perkauman, melibatkan agama dan sensitivity. Yang mana kalau kita ikut daripada segi sejarah, polis di awal penubuhannya yang dah berusia hampir 214 tahun ya Datuk, pada tahun ini menyambut Hari Polis yang ke-214 tahun. Yang kalau ikut dari sejarah, dia ditubuhkan di Pulau Pinang melalui Piagam Keadilan Pulau Pinang. Ya. Lepas tu dari segi sumbangan-sumbangan polis pula, kita tidak boleh menafikan ya, di pada zaman awal penubuhan terlibat dengan darurat dan juga semasa darurat pada tahun 1948 ya Datuk, pasukan polis telah diberi tanggungjawab utama untuk memerangi dan mematahkan pemberontakan PKM. Kalau sebelum ini kita dengar tentera saja yang terlibat dengan PKM, sebenarnya polis juga terlibat dengan PKM. Walaupun keadaan serba kekurangan anggota polis termasuk polis bantuan, mereka telah berjaya melancarkan gerakan ketenteraan terhadap komunis di seluruh negara. Semasa darurat, dan polis berjaya membunuh hampir 5,792 orang dan jumlah keseluruhan 10,698 orang. Baik Datuk, kalau kita tak bendung perkara ni ya, dengan kebijaksanaan dan ketegasan polis, berkemungkinan perkara-perkara seperti 13 Mei dapat berulang kembali Datuk. Okey Datuk, kalau dahulu Datuk, jenayah mungkin kita dapat lihat seperti kecurian, rompakan kecil-kecilan ni Datuk. Tetapi di dunia era modernisasi, era teknologi ni Datuk, apa cabaran-cabaran perbezaan jenayah dahulu dan sekarang yang pihak polis hadapi dan tangani Datuk? Okey, kita tengoklah zaman dulu dengan zaman sekarang. Macam kita jugalah, kita berubah. Dulu kita kurus, sekarang kita dah badan kempal. Dulu rambut banyak, sekarang telah kurang. Jadi zaman berubah, kita pun kena berubah. Dulu aluk start ni kita tengok, kita ada banyak basikal, beca lagi, tapi sekarang dah tak jumpa dah. Basikal tu ada lah, boleh bilang jari, tapi beca tak jumpa dah. Jadi zaman berubah. Polis pun macam tu juga. Jadi jenayah ni kita tengok, kalau jenayah ni dia ada dua lah. Kalau tengok indeks jenayah, indeks crime ni dia bagi pada dua lah. Satu jenayah harta benda, dan lagi satu jenayah tubuh badan. Jadi jenayah indeks tu tetap sama dulu sampai sekarang tetap sama, tapi cara perlakuan tu telah berbeza. Dulu memanglah banyak berlaku pecah rumah, curi sikit-sikit, tapi sekarang tidak. Dia rompak terus, dia pecah masuk rumah, orang ada dalam rumah dia berani lakukan rompak lagi. Banyak berlaku di Lembah Kelang. Jadi pihak kami pun dulu telah berjaya mengesan mereka, dan telah banyak apabila berkonfrontasi mereka telah menembak mereka mati. Apabila mereka melakukan penentangan, banyak juga berlaku. Jadi sekarang ni dah berubah dengan wujudnya zaman teknologi scammer. Banyak scam sana, scam sini. Jadi kita janganlah jadi masa pada scam. Pernah masa saya dekat Negeri Sembilan tu, ada seorang orang tua lah, dia ni penyurai getah. Dia mengumpul duit hasil penurihan getah dia tu untuk pergi haji, pergi Mekah. Tiba-tiba dia pun ada lah handphone yang yang moden ni, yang ada tag semua tu. Dia telah menerima panggilan, dia kata daripada pihak mahkamah, kata dia ni terlibat dengan yang ni, dia pun takut. Jadi kata sekarang ni nak bagikan benda ni selesai, dia pindahkan duit dia ni ke dalam bank CA ni, penyayah ni. Jadi dia kata kalau kes selesai dia akan pindah balik. So makcik ni pun pindahlah duit 60,000 dia ni ke dalam bank penyayah ni. Lepas tu dah pindah tu, bila telefon tak jawab penuh cepat. Lepas tu baru dia sedar, kata dia ni telah ditipu. Tu satu. Di Shah Alam, adik ni di PJ, saya macam ketua polis daerah, ketua polis Selangor, dapat lagi satu kes di mana seorang perempuan ni lah, dia telah ditipu 13 juta. Bapak dia mati kaya, telah meninggalkan duit pada ni dua orang adik-beradik ni dalam 20 juta. Jadi dengan share semua dia ada 13 juta. Duit ni habis macam tu saja. Ditipu, love scam. Love scam ni makna dia telah berkenalan dengan seseorang tu yang mengaku diri dia daripada UK ke Australia ke USA ke, dan mereka menjalin hubungan cinta.
Dia kata dia nak datang ke sini dan dia bawa duit banyak, tiba-tiba ditahan oleh custom. Jadi nak bebaskan, nak dapatkan duit balik, kena bayar sekian-sekian banyak. Jadi perempuan ni percaya. Bila percaya, dia bagi 60. Dia akan minta cara berulang, lama dia sedar habis 13 juta. Tu kes yang kedua. Yang kes ketiga berlaku juga. Sampai si abang ni bawa, dia ni jumpa polis, buat report. Semasa dekat depan pegawai-pegawai saya, dia tak mengaku, kata, ni betul, kalau saya masuk share ni akan naik betul. Tapi bila kita tunjukkan statistik macam ni berlaku, dia punya modus of operandi itu apa yang berlaku kan, baru dia percaya, baru dia sedar. Sampai kat balai polis tu tak sedar dia kena tipu. Jadi inilah sekarang ni kes-kes jenayah yang berlaku. Jadi kita pun, pihak polis pun telah mewawarkan pada seluruh masyarakat supaya jangan jadi mangsa pada skema. Kita kena selalu berhati-hati, beringat supaya panggilan telefon yang kita terima tu tak dibuat oleh pihak penjenayah. Kita sentiasa berwaspada. Kalau pihak polis, pihak mahkamah, pihak Jabatan Hasil dan Mendidih tak pernah minta IC yang tengah macam-macam dalam through the phone. Kalau nak kita berurusan di pejabat. Ini. Macam itulah dengan jenayah Kuala Putih itu panggil jenayah Kuala Putih. Commercial crime. Dulu commercial crime dia tipu cek. Tapi sekarang banyak tak cek lagi. Dulu cek tipu semua kan, pembayaran cek tendang semua. Tapi sekarang ni macam-macam, macam-macam. Just name it lah, semua ada sekarang ni penipuan. Jadi kita kena berwaspada. Sebab tu pihak kami, pihak polis seringkali apabila mengadakan dialog ataupun perjumpaan dengan masyarakat, sentiasa memperingati masyarakat supaya lebih berhati-hati dengan trend-trend yang berlaku pada masa kini. Okey. Terima kasih. Penjenayah pun dah masuk universiti ya Datuk. Dah makin bijak penjenayah pun. Kalau dulu mungkin kekerasan, kalau sekarang dah bangun tidur pegang telefon pun dah boleh buat jenayah Datuk. Okey Datuk. Banyak yang Datuk kongsikan tentang penjenayah, tentang trend jenayah yang berlaku sekarang. Jadi cabaran dari pihak polis itu sendiri untuk menangani, untuk kita mengawal ketenteraman awam ni bagaimana Datuk? Sebagaimana saya katakan tadi, masa berubah, di cabaran-cabaran oleh pihak polis pun berubah. Especially the public demand dan the public expectation towards the police dah berlain. Dulu polis, masyarakat tengok polis ni, jangan naik basikal, berdua nanti polis tahan. Anda lain. Polis dulu masyarakat masih bagi hormat, hormat pada polis dulu, zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni masyarakat dah tahu hak-hak mereka. Dia orang kata ini hak saya. Kadang-kadang dia challenge balik the polis, tapi dia orang tak tahu undang-undang. Macam pernah dulu semasa saya di Kak Ipoh dulu. Saya telah buat satu operasi dan cuba menghampiri sebuah rumah yang kita percayai dalam rumah tersebut ada penjenayah dan barang-barang yang terlibat dengan jenayah itu ada dalam rumah tersebut. Saya nak masuk dalam rumah dia. Dia kata, izinkan saya cik bekerjasama untuk saya untuk buka pintu dan untuk menangkap sekian-sekian nama ni dalam rumah. Dia tak boleh. Where is your warrant? Kata, mana warrant? Saya kata, saya ada kuasa. Saya ada kuasa untuk masuk rumah you dengan pecah pintu pun saya ada kuasa. Sebab saya percayai orang ni ada dalam. Kamu kena bekerjasama. Tak mau. Saya kata, okey, kalau saya dalam 5 minit you tak buka pintu, saya akan pecah pintu kamu. Dia tegas juga. Dia kata, you've been watching a lot of American movies. Dia tengok banyak American movies, kata nak warrant. Actually kita tahu kuasa-kuasa kita kan. Jadi kita pun nak beritahu, saya pun tunjukkan kad kuasa saya, ini saya polis semua ni kan. Tak mau. Lama saya pecah masuk. Dapat tangkap anak dia dan jumpa dadah jugalah. Jumpa dadah dari simpanan tersebut. Jadi dia pun kita ambil tindakan juga. Dia 186 iaitu menghalang seorang pegawai awam untuk menjalankan tugas. Inilah cabaran-cabaran yang kita terpaksa hadapi. Macam tu juga dengan trafik. Dia tahu bila ditahan, dia ambil gambar. Okey, bila dia berhadapan dengan pegawai polis trafik tu, dia ambil gambar, kata dia betul. Tapi sebelum dia langgar perbuatan, dia buat perbuatan tersebut, dia tak ambil gambar. Cuba dia ambil gambar, dia beat the traffic light. Dia melanggar lampu isyarat merah apa kan. Itu dia tak ambil gambar. Apabila dia berhubung dengan pegawai polis, dia ambil gambar. Ni macam-macam dah. Inilah cabaran-cabaran masa kini. Kan? Banyak dah.
they challenge the police kan. Itu rights lah, macam-macamnya rights berlaku, tapi kadang-kadang dia kena faham apa hak dia. Kalau dia tak faham hak dia, dia cakap membabi buta saja, susahlah kan. Inilah cabaran. The public expression and demand are two different things that put police under pressure. Datuk, di zaman viral ni kadang-kadang yang betul pun boleh jadi salah, Datuk. Ambil sikit-sikit klip disebarkan. Polis itu ni disebarkan tanpa usul periksa. Dan baik Datuk, banyaklah kalau tadi Datuk kongsikan dengan kes-kes melibatkan kaum, melibatkan scam dan sebagainya kan. Kita nak tahu juga kejayaan-kejayaan yang Datuk pernah capai bersama anggota polis sepanjang Datuk berkhidmat. Jadi banyaklah juga kejayaan-kejayaan saya lah semasa saya berkhidmat dalam pasukan polis ni. Antara salah satunya adalah saya telah, semasa saya kat Negeri Sembilan dah, saya dapat satu pengaduan berulang kali pengaduan mengatakan anak dia telah hilang, telah dibunuh oleh seorang-seorang lah anggota polis tu. Jadi pegawai sebelum tu dia tengok dia tak ada bukti yang asas kukuh, tapi lah apabila saya pergi ke Negeri Sembilan, saya dapat surat ni 2-3 kali, saya kata mesti ada satu yang tak kena ni. So saya minta pegawai saya siasat. Pegawai saya sekarang ni masih lagi ada kat sini, OCPD Kuala Muda sini, Tuan Azli. Tuan Azli, OCPD Kuala Muda, dulu sama saya kat Negeri Sembilan. Saya kata saya nak you siasat. Kalau orang tulis surat berulang kali, mesti ada kebenaran dia. Better you siasat. Korek sampai dapatkan maklumat-maklumat itu. So dia pun jalankan siasatan. Hasil jalankan siasatan, dia dapati seorang pegawai dan 3 orang anggota terlibat dalam kes ni. Lepas tu dia telah bawa ke Sungai Gaduk, ke Sungai Gaduk dekat Mantin Negeri Sembilan tu, telah korek 2 kubur dan jumpa tulang-tulang lah. Dia telah dibunuh. Jadi kami telah menangkap pegawai tersebut dan anggota tu dan dituduh di mahkamah. Mahkamah, dan kami letakkan mereka pun di bawah SOSMA juga, dan kes masih lagi dalam perbicaraan, jadi saya tak boleh nak berulas panjang lah kes-kes tu. Kemudian di Selangor Negeri Sembilan, pegawai saya telah membongkar banyak mak-mak dadah di Rembau dan di Nilai Negeri Sembilan. Jadi kami telah merampas beribu-ribu lah, berjuta kilogram dadah, dan duit menelan lebih kurang nak kata juta, lebih pada juta lah, juta ringgit lah duit dadah, hasil dadah tu. Kami telah dia mengesan dan membongkar lah mak-mak dan pusat-pusat pengiriman dadah. Kes yang kami selesai adalah kes Ketua Jururawat yang bertugas di Hospital Sedang, di mana dia telah dijumpai mati di sebuah kondominium di Cyberjaya. Jadi kita telah jaya menangkap 3 orang warga negara asing daripada Afrika, dan kita tuduh di mahkamah lah. Jadi kes ni pun dia kes yang diviralkan juga dulu. Jadi kes ni dituduh mahkamah. Lain sebagaimana saya nyatakan tadilah, kes-kes di rantau menakis rantau ni, ops rantau ni adalah ops di mana rumah-rumah penduduk telah dipecah masuk oleh warga negara asing dan telah merompak lah, merompak. Dan pihak kami semasa jadi OCPD Shah Alam tu telah berjaya mengesahkan mereka, dan apabila berlaku pertemuan, dan pihak kami telah berjaya menembak mati beberapa orang daripada mereka lah. Ada yang tangkap juga, yang menyerang pihak polis dipaksa lah mempertahankan diri, dan kami telah menembak mati mereka tu. Ini kes rantau lah, kes rantau. Dan kes perkoman, bagaimana saya nyatakan tadi, di kes Rimba Jaya dan kes di Flat Berada Indonesia, kita telah berjaya cool down lah the situation lah, daripada terus merebak. Inilah kejayaan-kejayaan saya semasa berada dalam pengamatan PDRM lah, polis. Baik Datuk, banyak yang Datuk kongsikan tentang pengalaman Datuk, kejayaan Datuk semasa berkhidmat dalam angkatan polis ni. Saya percaya mungkin ada 1-2 pengalaman yang mungkin sehingga ke hari ini terkesan dan tidak dapat Datuk lupakan semasa Datuk berkhidmat. Jadi ada tak? Dia pengalaman saya yang tadi lah. Cuma satu lah pengalaman saya tu yang boleh kata mengerikan atau menakutkan saya lah. Semasa saya di Ipoh dulu, saya dapat maklumat dengan pegawai saya tu di Taman Wing
win on macam tu lah. Ada seorang bapa ayam, Pim. Bapa ayam ni dia telah memelihara seorang perempuan lah, seorang perempuan, dan dijadikan sebagai pelacur. Jadi perempuan ni tak nak sangat, so dia pun maklumkan pada pihak polis. Jadi kita telah buat ambush. Kita buat ambush dalam rumah tu. Jadi kami tunggulah, kami masuk dalam rumah tu dalam pukul 6 pagi. Selalunya Pim ni, bapa ayam ni akan ambil perempuan ni dalam pukul 10, pukul 11 pagi. Jadi kami tunggu dalam keadaan takut jugalah. Saya pun tu mau mula masuk polis tu dalam keadaan agony, takut. Tunggu dalam pukul 10 dia pun datang dia telah bunyi horn. So kami beritahu kat perempuan tu jangan keluar, panggil dia masuk. Dah panggil masuk. Jadi apabila perempuan tak nak keluar, panggil masuk, lelaki ni masuk. Apabila masuk tu saya tekam. Saya rekam dia, tendang dia. Tiba-tiba pistol dia jatuh daripada seluar. Ada kecut saya lah, tapi disebabkan oleh tanggungjawab saya ni kan, jadi timbul perasaan berani balik. Jadi pihak saya dapat menangkap dan kita tuduh di mahkamah lah. Alhamdulillah lah, tiada insiden yang mencemaskan berlaku lah, tembak-menembak ke apakah itu. Tapi bila tengok pistol tu itu pun satu peristiwa yang mula-mula apabila saya mula masuk polis lah, khidmat di Ipoh. Pada masa tu Ipoh ni memang terkena dengan kes-kes rompakan. Sebab apa? Kat Ipoh tu banyak BJ. Jadi tiap-tiap bulan tu toke-toke akan pergi ke bank keluarkan duit. Banyak, bukan sekarang ni bayar duit, bayar gaji ikut bank kan. Dulu pasal keluarkan duit dan bayar gaji. Banyak berlaku rompakan bank-bank dan institusi kewangan kat Ipoh. Jadi banyak berlaku rompakan. Itulah pengalaman yang boleh kita yang menakutkan saya, yang pengalaman yang tak dapat lupakan lah. Terima kasih Datuk. Hampir 1 jam Datuk kita bersiaran menerusi Facebook Live Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Ini mungkin soalan terakhir saya lah Datuk. Tadi kita dah dengar bermacam-macam Datuk kongsikan. Kami juga, saya sendiri juga teruja dengan polis. Biasanya kita dengar kes-kes rompakan itu, ini. Tapi di sebalik tugas polis tu menjaga keamanan, bermain dengan isu perkauman, keagamaan, yang mana kalau tak dikawal, diselia dengan betul, dia boleh menjadi satu isu yang besar, mungkin melibatkan pergaduhan di antara kaum dan isu berpanjangan, melibatkan keharmonian di antara kaum kan. Okey, baik. Ini yang terakhirlah Datuk, sebagai seorang anggota polis yang telah berkhidmat lama bersama pasukan polis di Raja Malaysia dan memegang beberapa jawatan penting. Jadi pesanan dan harapan Datuk untuk sampaikan kepada masyarakat, yang mana mungkin ini boleh memberi kesedaran kepada masyarakat. Silakan Datuk. Okey, pesanan saya pada masyarakat, satulah, jangan terlibat dengan jenayah. Jangan terlibat dengan jenayah. Dadah pun ke jenayah juga. Jangan terlibat. Kalau once terlibat dengan jenayah dan telah dijatuhkan hukum di mahkamah, rekod tu masih kekal. Kalau nak minta kerja, nak minta apa pun memang susah. Sebab apa? Rekod jenayah tu ada. Kalau dituduh di mahkamah dan dia dijatuhkan hukum, kan? Kalau dapati tak bersalah, insya-Allah lah, tak ada rekod. Rekod dalam sistem polis lah. Itu satu, jangan terlibat dengan jenayah. Nombor 2, sentiasalah berhati-hati supaya jangan jadi mangsa pada scammer. Scammer ni sekarang ni dia pandai. Dia one step above masyarakat tu. Macam mana dia nak convince, the art of convincing. Masyarakat ni supaya masyarakat percaya pada mereka dan akan bayar ataupun transfer duit dalam akaun-akaun mereka ni. Tu satu. Nombor 2, kalau orang datang jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, kata dia akan bayar duit sekiranya tuan-tuan bagi nombor akaun pada mereka ni, jangan percaya. Sebab pada dia akan guna akaun ni sebagai mule account. Mule account makna dia, duit-duit tu akan dipindahkan ke akaun you tanpa pengetahuan you, dan apabila berlaku apa-apa, pihak polis akan tengok akaun ni. Akaun siapa? Akaun Cik Rahman, katakanlah. Dia akan cari Cik Rahman. Rahman tak tahu, saya tak tahu. Dia kata, saya jumpa dengan seorang tu, dia kata, buka akaun. Bila saya buka akaun, bagi nombor tu, dia bagi RM50 kepada saya.
anda. Jadi apabila berlaku jenayah, keadaan ini berlaku, jadi kita akan pegang Cik Rahman. Pakai contoh lah, pakai contoh tu. Jangan jadi mangsa. Harapan saya adalah supaya pihak masyarakat berganding bahu dengan polis. Jenayah berlaku di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Kadang-kadang polis ni memanglah, kadang-kadang dia perlu, orang ramai perlukan macam-macam lah. Apa ni? Rondaan polis. Polis berronda, tapi kuasaan rondaan tu kadang luas. Dia pun kadang terlikat macam kat Selangor tu dengan jam semua tu, kadang dah buat pusingan, satu pusingan tu kadang dalam 8 jam penugasan tu sekali 2 kali. Tapi kalau mereka ni bekerja bersama dengan polis yang dalam neighborhood, dalam kejiranan, dia tengok satu rumah ni siang dia sunyi, malam dia aktif, jadi timbulkan syak. Kenapa malam aktif? Pukul 2-3 pagi orang balik kereta masuk semua tu, jadi timbulkan syak. Maklumkan pada pihak polis, kata rumah sekian-sekian ni malam dia aktif sangat, sampai pukul 2-3 pagi dia aktif, kereta keluar masuk, dan kita minta pihak polis untuk siasat. Kita akan siasat. Ini maklumat dadah. Salurkanlah maklumat dadah. Ada banyak saluran untuk disalurkan maklumat pada pihak polis. Sama ada pergi sendiri ke balai polis, telefon, fax, email. Sekarang ni ada SISPA, Sistem Information ni pengaduan awam ni pun kita boleh beli SISPA juga. Sekarang ni macam-macam lagi lah cara nak salurkan. In fact, kalau dekat Selangor tu saya buatkan satu program Oscar, penugasan Oscar, di mana dalam penugasan ini setiap pegawai dan anggota-anggota polis setiap malam minggu, hari Sabtu malam Ahad, mereka akan turun ke bawah berdamping dengan masyarakat, duduk dalam satu kumpulan yang kecil. Semua all walk of life semua pergi. Di sana mereka akan dapatkan berhubung dengan masyarakat untuk dapatkan maklumat. Ini saya laksanakan di Negeri Sembilan dan di Selangor. Tapi insya-Allah lah, kalau macam pihak polis kat sini boleh pick up, baguslah. Jadi kita laksanakan penugasan Oscar. Jadi segala maklumat akan disalurkan dan kita akan ambil tindakan. Pihak polis akan ambil tindakan. Sebaik saja tindakan diambil, kita akan maklum pada pemberi maklumat tersebut. Tindakan telah ambil sekian-sekian dan kita telah bila menangkap beberapa orang yang terlibat dengan tindakan tersebut. Kalau tak betul pun tak apa, kita siasat. Itu kerjasama dengan polis. Sebab tu moto polis sekarang ni, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi cubit paha kiri, paha kanan akan terasa. Jadi polis pun sebahagian dalam masyarakat, dan masyarakat pun adalah masyarakat polis. Masyarakat polis makna dia, jadilah mata dan telinga pada pihak polis. Okey, sekian. Terima kasih Datuk. Ya, kalau dulu kalau kita nampak kereta polis, motor polis, kita takut. Tapi sekarang kalau kita nampak di kejiranan kita ada kereta polis, ada motor polis, kita rasa selamat. Kita rasa macam kawasan kita terjaga. Baik, atas perkongsian Datuk tadi, kita ambil nota sikit lah. Yang mana kita jangan terlibat, walaupun jenayah kecil atau jenayah besar, jangan langsung terlibat dengan jenayah. Hati-hati dengan skamer Datuk. Bekerjasama dengan polis, dan juga kita kena selalu salur maklumat dengan polis. Ada maklumat sikit, salur dekat polis. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Saya kira di sini saya perkongsian kita pada hari ini, dan saya rasa kita pun pada hari ini dapat banyak maklumat ya. Sebenarnya pasukan polis ni selain daripada tentera, pasukan polis juga merupakan pasukan yang banyak menabur bakti, menjaga keamanan dan ketenteraman awam di negara tercinta kita ini. Alhamdulillah, sekadar ini dahulu perkongsian pada hari ini. Semoga kita memperoleh banyak manfaat daripada apa yang telah dikongsikan oleh ahli panel kita pada hari ini. Tahniah juga diucapkan kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah atas anjuran program sebegini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan sepanjang program ini berlangsung. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa dan juga terlanjur bicara sepanjang menjadi moderator bagi program ini. Dengan ini saya menyerahkan semula program ini kepada pengacara majlis. Dipersilakan. Alhamdulillah, selesai sudah program Bicara Pejuang pada hari ini. Semoga dengan pengkongsian pengalaman oleh ahli panel memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan yang berbahagia Datuk Nur Azam bin Jamaluddin.
Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Cik Nur Syahila binti Hashim bagi menyampaikan cenderahati Majlis menjemput Datuk Nur Azam bin Jamaluddin, mantan Ketua Polis Selangor. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, telanjur bicara sepanjang mengacarakan program sebentar tadi. Bagi pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, terima kasih diucapkan untuk semua yang menjayakan program Bicara Pejuang Siri 3. Semoga berjumpa lagi di seri seterusnya. Sebarang makluman berkenaan program dan aktiviti Perbadanan Perpustakaan Awam di Kedah, tuan-puan boleh melayari laman web rasmi dan rangkaian media sosial kami. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.